Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. A'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri pada kita taufik, himpunkan kita di satu tempat yang begitu mulia di sisi Allah, iaitu tempat yang kita namakan sebagai masjid, sebagai surau. Jadi kita berdasarkan apa yang telah disebut oleh Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan pada tahun 2016, bahawasanya surau itu dia punya hak sama dengan masjid. Jadi bila kita masuk dalam surau, kita boleh buat tahiyatul masjid lah. Tak payahlah niat tahiyatul surau pula. Kan? Niatnya tahiyatul masjid. Dan kalau masjid tu orang yang berhadas besar tidak boleh masuk, maka macam tu juga dalam surau ni, orang yang berhadas besar tidak boleh masuk, kerana hak dia adalah sama. Maknanya walaupun istilah berbeza-beza, tapi hakikat sebenarnya surau dan masjid itulah sama saja. Kita bersyukur kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, ahabbul biladi ila Allah Taala masajiduha. Sesungguhnya yang paling Allah Subhanahu Wa Taala kasihi bagi satu-satu tempat ialah masjid-masjidnya. Mana di seluruh satu-satu kawasan, satu-satu tempat itu, tempat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cinta, yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sayang, maka tak lain dan tak bukan ia adalah masjid. Ya. Jadi kita sekarang ni berada di tempat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena syukur. Satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pada kita, satu malam Nabi beribadat macam biasa, bangun tahajud, buat qiyamul lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menangis dengan satu tangisan yang sungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri menunaikan solat, baca yang panjang-panjang, rukuk yang panjang, sujud yang panjang. Sehingga kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kaki Nabi menjadi bengkak. Sampai jatuh kesianlah Sayyidatina Aisyah tengok. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapalah macam ni sekali beribadat ni sampai nampak kesian lah, tengok tu kesian. Macam tu lah seolahnya kan. Tengok abang dia, suami dia ni begitu sekali beribadat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala an akuna 'abdan syakura. Adakah tidak patut aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tentang apa itu cara bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni benar-benar bersyukur kepada Allah, bukan sekadar kita kata alhamdulillah lepas solat, alhamdulillah 33 kali. Bukan sekadar lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Bukan sekadar lepas bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan sekadar alhamdulillah di mulut sahaja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan kesyukuran itu dalam kesungguhan baginda, menggunakan segala kederat lah, kalau kita bahasa kita orang kita ni, menggunakan segala kederat kita ni untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunaikan ibadah dengan cara yang terbaik, kemampuan yang terbaik yang ada. Bila Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa macam ni sekali ni abang ni, ya Rasulullah, Maka jawab Rasulullah, afala an akuna abdan syakura. Tak patutkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur?
Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jadi kita ni sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sedang bagi satu nikmat. Sedang bagi satu nikmat, namun dia dapat solat berjemaah di masjid surau full capacity. Seluas yang masjid itu luasnya. Kan? Full capacity, cuma masih ber-SOP. Ada jarak, kena pakai mask dan sebagainya lah. Jadi cuma yang kita kena faham, kita kena bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan. Kalau dulu macam mana nak sembahyang Jumaat, 30 orang kejap, 30 orang kejap, 50 orang kejap, 9 orang kejap, 6 orang. Nak sembahyang waktu kejap 3 orang kejap, AJK je kejap, 20 orang kejap, 10 orang, kan? Macam dulu bila mula-mula diperkenalkan harga anjal minyak ni kan. Kita pun dah tengoklah hari ni berapa minyak, hari ni berapa ringgit, hari ni berapa ringgit 95, berapa ringgit 97. Jadi kita dulu pun SOP macam tu juga. Duk tengok, ni SOP berapa dah? Oh 30 dah. Kan penuh datang. Oh tak boleh AJK balik. SOP AJK balik kan. Semayang raya tak boleh, semayang Jumaat 20 orang, 40 orang, 50 orang. Berbagai-bagai SOP diperkenalkan ialah dalam rangka kita nak menangani yang dikatakan wabak. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala buka. Betul lah Majlis Agama Islam, Tuanku Agong yang perkenan, Majlis Agama Islam yang angkat nasihat pada Tuanku Agong, Jawi yang angkat nasihat pada Tuanku Agong. Tapi hakikat sebenarnya tidak berlaku, tidak bergerak walaupun hanya satu zarah. Satu biji pasir pun tidak akan bergerak baik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang walau seinci, melainkan hanya dengan izin Allah. Tuan-tuan tengok kat luar ada daun-daun, tak akan gugur sehelai daun pun melainkan hanya dengan kehendak Allah. Daun tu tak akan gugur dengan kehendak dia sendiri. Ya Allah Ta'ala kata gugur baru dia gugur. Ini akidah kita. Maka apatah lagi untuk perkara-perkara yang besar macam ni, tuan-tuan. Sekarang Allah Ta'ala telah buka kepada kita pintu-pintu rumah dia. Kalau sebelum ni, tuan-tuan, bukan setakat surau kita, surau Al-Qudus, bukan setakat Masjid Putra, bukan setakat Masjid Negara, Masjidil Haram pun ber-SOP, Masjidil Nabawi pun ber-SOP. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala sikit-sikit Allah Ta'ala buka balik. Ini pun ujian daripada Allah. Kalau dulu masa masjid surau disukat, disekat, itu ujian daripada Allah. Sekarang Allah Ta'ala buka full capacity, cuma berjarak. Ini juga ujian daripada Allah SWT. Allah nak tengok sejauh mana kita bersyukur. Macam mana kata syukur? Bukan kita buat majlis kesyukuran, doa selamat, tak. Maksud bersyukur tadi macam semangat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kita kena gunakan segala kemampuan kita untuk benar-benar mengabdikan diri pada Allah, benar-benar kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buktikan keimanan kita pada Allah, kesyukuran kita pada Allah, keyakinan kita pada janji-janji Allah untuk kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat. Allah SWT telah kaitkan memakmurkan masjid surau ini dengan keimanan kita. Dalil yang mana? Surah At-Taubah ayat 18. Tuan-tuan balik nanti boleh tengok dalam Quran, tafsir Quran, buka Google ke apa. Surah At-Taubah ayat 18, Taubat 18. Allah Ta'ala kata apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid Allah, masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini masjid ni dia ada hubungan dengan keimanan kita. Jangan main-main. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman.
Kata Nabi SAW, apabila kamu tengok satu orang yang selalu pergi masjid, yang selalu ulang-alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka hendaklah kamu persaksikan orang itu dengan keimanan. Fashhadu ni maksud dia perintah. Iza ra'aitumur rajul, bila kamu tengok satu orang lelaki ya'tadul masjidah, sentiasa ulang-alik, membiasa memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah kamu kepada orang itu dengan keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung sabda dia ni dengan memetik ayat At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Pertama, memakmurkan masjid ini dari kaitan dengan persaksian Rasulullah terhadap keimanan kita. Siapa yang persaksikan ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kena faham, memakmurkan masjid ini bukan sekadar mendapat pahala. Itu satu hal, tak ada masalah. Memang Allah Ta'ala sediakan macam-macam kelebihan pahala. Kita turun tadi, kita ada ambil air semayang, kita melangkah datang sini. Nabi SAW bagi tahu, orang yang ambil air semayang kemudian datang ke masjid, setiap langkah dia Allah Ta'ala angkat satu darjat, Allah hapus satu dosa. Dalam riwayat yang lain, Allah tulis satu hasanah. Tadi berapa langkah datang tadi? Tak kira. Tuan-tuan tahu tak? Sahabat bila mendengar hadis ni, mereka telah datang ke masjid melangkah pendek-pendek. Yataqarrabul khutta, dia memendek-mendekkan langkah-langkah mereka. Supaya apa? Kalau langkah pendekar ni biasa 50 langkah dah sampai, mereka sengaja pendek-pendekkan supaya jadi 100 kali ganda. Sebab bagi mereka janji Allah dan Rasul dan pembinaan akhirat itu, untuk membina kehidupan akhirat itu ada satu perkara yang serius untuk mereka. Kalau kita kata, oi kartun. Jangan kata sahabat, Rasulullah sendiri. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW, seorang sahabat dia kata, aku berjalan dengan Rasulullah SAW menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Dan aku dapati Nabi melangkah pendek-pendek. Kemudian Nabi tanya aku, kamu tak nak tanya ke kenapa aku jalan macam ni? Apa dia ya Rasulullah? Maka kata sahabat Rasulullah SAW, setiap langkah Allah Ta'ala akan angkat satu darjat, Allah hapuskan satu dosa. Langkah dikira pergi dan balik pula tu. Nak datang masjid kita faham, ini dah habis dah di masjid, nak balik ke rumah pun dikira balik langkah tu, masih dikira satu darjat, satu dosa dia hapuskan. Ini masjid, kita dah faham yang tu. Solat di masjid 27 kali ganda, itu pahala. Itu satu hal yang kita kena fikirkan juga. Yang ketiga yang kita kena faham, sebab dia tazkirah Ramadan ni dia kena betul kan. Sebab masuk semayang Jumaat ni kita kena berhenti, tak boleh nak lajak-lajak orang nak masuk pejabat lah. Jadi tuan-tuan, yang ketiga kita kena faham. Yang pertama tadi apa? Ulang kaji sikit. Yang pertama tadi, hubungan memakmurkan masjid dengan iman. Yang kedua, hubungan masjid ini dalam mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang kita kena faham, masjid ini bukan sekadar ada hubungan dengan iman, bukan ada hubungan dengan ganjaran pahala, tetapi ia juga berkaitan rapat dengan kesejahteraan, kemakmuran, keberkatan, kerahmatan, kehidupan dunia kita. Ni semua yang ada depan saya ni, tolong faham betul-betul, hadamkan betul-betul, peganglah betul-betul. Imam Ibn Katsir dia nak syarahkan ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah tu. Maka dia bawakan beberapa hadis Nabi, nak syarahkan, nak menjelaskan tadi, nak tafsirkan ayat tadi. Maka dia bawakan beberapa hadis Nabi SAW. Salah satunya ialah apa dia?
Nabi SAW telah memberitahu sebuah hadis kursi yang Allah Ta'ala telah berfirman, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan aku dan keagunganku, demi kemuliaanku, izzati wa jalali, dan keagunganku, Allah bersumpah, inni la ahammu adaban bi ahlil ardi, sesungguhnya apabila aku berhasrat untuk turunkan azab kepada penduduk bumi. Apa dia tuan-tuan? Turunkan azab. Turunkan azab pada penduduk bumi. Maka apa? Allah Ta'ala kata, fa idza nazartu ila ummari masjidi wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. 3 perkara Allah tengok. Bila aku nak turunkan azab, dan apabila aku melihat, menelik kepada 3 perkara ni, sarraftu zalika anhum, aku alihkan azab itu daripada mereka. Aku hindarkan azab itu daripada mereka. Aku jauhkan azab itu daripada mereka. Apa dia yang 3 tu? Pertama, ummari buyuti, orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat keputusan, nak turun azab ke tak turun azab. Pertama dia tengok rumah dia ni, siapa orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mutahabbina fiyya, orang yang bersilaturahim, berkasih sayang, berbaik-baik kerana aku, bukan sebab lain. Ni tak ada apa, ada udang ni sebalik batu lah, apa semua tak ada. Ini betul-betul kerana Allah. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, golongan yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ni bila? Bukan nak tunggu bulan Ramadan baru ada waktu sahur. Sahur ni tiap-tiap malam ada waktu sahur. Waktu sahur ni ialah apa dia? 1/6 akhir malam. Subuh kita pukul berapa sekarang? 50 lah. Ataupun nak bedah congak ni kita katalah pukul 6. Kalau pukul 6 tu subuh, maknanya 1/6 daripada malam yang terakhir. Kita maghrib pukul 7. Pukul 6 subuh 13 jam. Kan? Betul. 13 jam lah. Kalau 6 baru 12 kan. Ini 7. Jadi ambil 1/6 yang terakhir, lebih kurang pukul 4. Pukul 4 tu dah waktu sahur, afdal sahur. Maka pada waktu itu, siapa Allah Ta'ala nak tengok ni? Siapa yang beristighfar kepada aku? Ada 3 perkara ni di satu-satu tempat, Allah akan angkat azab. Poin yang saya nak tuan-tuan semua pegang sungguh-sungguh ialah, Nabi SAW telah beritahu apa hubungan memakmurkan masjid dengan keputusan langit daripada Allah kepada kita. Azab ni macam-macam bentuk. Kalau setakat banjir, gempa bumi, tak apa, kita tahu tu azab. Tapi kalau azab yang Allah Ta'ala turunkan tu dalam bentuk hilangnya ketenangan, hilangnya rasa bahagia, dipenuhi dengan kerisauan, kebimbangan, kekusutan. Azab dari segi huru-hara ekonomi, huru-hara politik, huru-hara sosial. Ini azab yang jauh lebih dahsyat daripada setakat banjir, tuan-tuan. Jauh lebih dahsyat daripada setakat kemarau. Jauh lebih dahsyat daripada angin ribut. Angin ribut tercabut, atap tak apa. Banyak lagi NGO akan bagi, kerajaan pun akan bagi betulkan balik atap tu. Tak ada masalah. Banjir, bombo sempur, tolong bersihkan lumpur-lumpur yang lekat kat rumah. Tak ada masalah, kita boleh gotong royong. Tapi macam mana dengan azab-azab yang sebegitu? Hilangnya kasih sayang dalam kalangan kita, antara anak dengan bapa, suami dengan isteri. Ini azab. Itu yang keluar, azab sosial, azab ekonomi, azab politik. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan amalan kita atas muka bumi. Allah Ta'ala kata, aku nak turunkan azab ni, tetapi aku tengok dulu 3 ni. Kalau 3 ni ada, sarraftu zalika anhum, aku alihkan azab itu daripada mereka.
Aku hindarkan, jauhkan azab itu daripada mereka. Jadi kita kena faham tuan-tuan, kita datang memakmurkan rumah Allah ini bukan sekadar untuk diri kita nak masuk syurga. Bukan masalah kita nak bawa pahala banyak-banyak. Bukan sekadar itu. Tetapi amalan memakmurkan masjid ini, dia ada kaitan untuk Allah Ta'ala buat keputusan nak turunkan azab atau untuk tarik azab secara kolektif dalam mana-mana komuniti. Ini kita kena faham. Oleh itu, yang pertama, kalau betul-betul kita ni nak bersyukur pada Allah, Allah dah buka sekarang ni pintu-pintu rumah dia ni full capacity dengan ber-SOP. Syukur dulu yang tu, datang dulu ramai-ramai yang tu, bagi penuh dulu yang tu. Jadi bila kita datang ramai-ramai, barulah dalam sujud-sujud kita berdoa, ya Allah, terima kasih kau dah bagi kami datang ramai-ramai full capacity. Ya Allah, bagi tambah sikit lagi nikmat kau, bagi dapat rapat-rapat pula. Mekah Madinah dah rapat dah tuan-tuan. Tak mustahil. Dengan berkat risau kita, dengan berkat rintihan kita, Allah akan pandang, Allah buat keputusan. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak kita ni, kita kena tunjukkan pada Allah sejauh mana talab kita, kesungguhan kita mencari rahmat Allah, nak menghindarkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita syukur, kita datang. Jangan lupa kita kena kempen orang datang. Kita kena ajak orang datang. Kita kena kempen orang datang. Mana kawan-kawan kita, mana jiran kita, mana orang-orang lelaki dalam rumah kita, saling mengingatkan. Saling mengingat. Wa tawasau bil haq. Kita kena saling berpesan atas perkara yang benar, hak. Ini perkara yang hak. Dan kerja memakmurkan, mengajak orang datang ke masjid, ini bukan kerja ustaz saja, bukan kerja jawi saja, bukan kerja mawib saja, bukan kerja jakim saja, bukan kerja mufti saja. Ini adalah kerja kita. Kalau azab nak turun, turun semua. Kalau Allah angkat azab, Allah hindarkan azab, Allah turunkan rahmat, semua juga dapat. Dalam hadis SAW, Nabi bagi tahu, kalau kita seorang tu bersedekah, maka musibah bala tak akan dapat melangkaui sedekah dia. Maknanya dia menjadi pendinding kepada, perisai kepada bala bencana. Tapi untuk diri dia saja. Yang ini memakmurkan masjid, ia adalah merupakan perisai, pendinding daripada azab Allah, musibah secara kolektif. Jadi sebab itu insya-Allah kita ambil tanggungjawab ini. Ambil tanggungjawab ini, kita gotong royong untuk memakmurkan masjid. Bukan setakat bersih masjid, tetapi macam mana setiap waktu kita dapat penuhkan rumah-rumah Allah. Allah dah buka ni, jangan sampai Allah tarik balik tuan-tuan. Dulu kita tak kata Allah boleh tutup masjid. Jangan kata Masjidil Haram pun Allah tutup. Kalau kita tak ambil fikir lagi 2 tahun lepas ni apa dah jadi. Ni Selangor pun saya dengar masih tak betul-betul lagi. Masih lagi bersukat. Baru subuh tadi saya tanya Kak Kajang, kata Selangor tak boleh buat jemaah lagi ke? Masih lagi bersukat lah maksudnya. Bukan tak boleh. Syarat tu syarat. Ini semua sebenarnya Allah Ta'ala, ujian Allah. Allah nak tengok kita ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham perkara ni. Tuan-tuan balik daripada Jumaat hari ni, masya-Allah, selain dengar apa yang khutbah pesanan khatib hari ni, apa yang tazkirah kita ini kita pegang sungguh-sungguh, dah letak semat dalam hati kita, keazaman kita untuk kita ini memakmurkan rumah Allah, dan kita jadi sebab orang dapat makmurkan rumah Allah. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.